Ekonomi Islam Malaysia atau dikenali sebagai YAPIM, selaku penceramah jemputan kita pada hari ini. Seterusnya pegawai-pegawai syukur yang tinggi kerana dengan kasih sayang dan izin Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita semua dapat berkumpul pada hari ini untuk sama-sama mendengar dan menghayati ceramah yang akan disampaikan pada hari ini, iaitu keseronokan bekerja sebagai satu ibadah. Haji Cik Abbas untuk menyampaikan ucapan ahliwaris. Silakan. Terima kasih kepada Ustazah Siti dan juga salam sejahtera. Syukur Alhamdulillah kita dapat bersama pada pagi ini dan kita masih. Jadi kepada penceramah kita ya, Puan Hajah Rahimah binti Haji Abdul Jalil ya, dengan pelawaan daripada kami, daripada bahagian teknik pendidikan, dan juga kepada Puan Munirah ya, yang ada untuk kita ya dalam program sesi ilmu kita pada hari ini ya. Jadi tentu ada akak yang dapat hadir hari ini, dan ini juga merupakan satu sesi ilmu di mana ianya akan dimasukkan di dalam kita punya. Tetapi kita nak tahu lebih lanjut lagi apa maknanya keseronokan bekerja tu, dan insya-Allah ya kita akan diberkati Allah ya, sebab ilmu yang kita datang mendengar itu akan diberi pahala ya. Jadi akak harap semua yang ada di sini kita akan memberi tumpuan lah ya. Jadi kan macam kita sebagai manusia kan, kita ni kalau orang kita rasa orang perlukan kita, memang kita rasa seronok kan. Kalau orang tak rasa, kalau kita rasa orang tak memerlukan kita, tu yang kita rasa tak seronok. Jadi kan untuk keseronokan tu, kita manusia ni suka perasaan diperlukan. Macam kita kat rumah sebelum balik kerja tu, kita dah tahu anak kita tunggu hari ni mama masak apa hari ni. Walaupun kita letih bekerja, balik pukul 5.30 ya, sampai rumah pukul 6.30. Anak kita nanti sampai rumah maghrib ya. Kita terus sampai rumah tak tukar baju dah. Terus orang kata lipat tangan ni, terus dah terus masak. Sebab kenapa? Kita tahu anak kita memerlukan kita ya, masakan kita tu ya. Jadi kalau yang membeli tu lain ya, kalau masak sendiri tu lain ya. Jadi perasaan diperlukan tu yang kita nak ya. Macam kita esoknya nak datang kerja, KPP aku nak aku buat macam ni, pengarah aku ada dia punya visi misinya, apa aku nak buat. Itu bila kita rasa kita perlu nak datang kerja esok pagi tu yang kita seronok ya. Pagi belum pukul 5.30 dah bangun dah, pukul 4.30 dah bangun dah, siap ya, kita solat dulu ya, kemudian kita dah rancang apa kita nak buat. Itu yang jadi kita seronok kan. Lepas tu manusia juga perlu tahu mereka saling memerlukan. Kita tak boleh kerja seorang ya. Jadi you need each other. Lepas tu manusia perlu tahu mereka diperlukan ya. Dan juga manusia perlu tahu yang mereka sudah pun membantu. Siapa yang tak suka dibantu ya. Jadi kita di dalam satu organisasi ya, tiap-tiap orang kita ni, tiap-tiap kita ni ada peranan kita masing-masing. Orang kata kecemerlangan organisasi itu disebabkan daripada setiap orang di dalam organisasi itu, bukannya pemimpin itu ya. Pemimpin itu hanya pandai mengurus setiap orang kata organ di dalam organisasi itu menjalankan tugas, dapatlah orang kata kepujian tetap kepada pemimpinnya, dan pemimpin at the back of her mind or his mind perlu tahu bahawa itu disebabkan oleh orang-orang di belakangnya ya. Jadi kalau pemimpin tu seronok ya, kita pun seronok, memanglah seronok kita bekerja. Jadi kan dengan tu akak mengucapkan ribuan terima kasihlah kepada Puan Hajah Rahimah ya, yang akan cakap dengan lebih detail mengenai dengan keseronokan bekerja sebagai satu ibadah. Dan sebelum itu juga lagi sekali akak mengucapkan ribuan terima kasihlah kepada adik-adik akak yang kejuruteraan ya, yang atas yang bawah ni, dan juga khasnya kepada adik-beradik akak yang kat tepi tu. Adalah kami berapa kerat ni ya, yang telah menguruskan program ini, dan juga banyak-banyak terima kasih kepada semua yang hadir pada hari ini ya. Dan dengan tu akak mengucapkan ribuan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera ya. Terlebih dahulu saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Datin Nur Madiah, kepada Encik Mahmud,
dan semua pegawai-pegawai dan warga kerja bahagian teknologi pendidikan Kementerian Pendidikan Malaysia. Alhamdulillah, hari ini saya berpeluang untuk berjumpa dengan tuan-tuan dan puan-puan sekalian untuk menyampaikan sedikit pengisian yang berupa pengisian ilmu dan sedikit pengisian rohani atas tajuk keseronokan bekerja sebagai satu ibadah lah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, apabila kita sebutkan keseronokan bekerja, macam Datin cakap tadi, apakah kita tak seronok bekerja di sini? Macam mana? Seronok tak kerja di sini? Seronok. Okey, alhamdulillah. Cuba anda bayangkan, satu hari berapa jam kita berada di pejabat? Mungkin 8 jam, mungkin lebih 8 jam. Ada yang terpaksa berada untuk menghabiskan kerja-kerja pejabat sampai 10 jam. Ada yang mungkin terpaksa pula bawa balik kerja ke rumah, sambung lagi 2 jam kat rumah. Dan kadang-kala hari Sabtu pun kena terpaksa datang kerana nak siapkan kerja. Jadi bayangkan, kalau kerja yang kita buat tu rasa tak seronok, macam manalah jadinya? Akhirnya jiwa kita akan tertekan. Lama-lama kita rasa memang menyeksakan, membebankan kerja kat sini. Tak seronok langsung. Tapi insya-Allah saya cuba bagi sikit tips-tips lah. Macam mana kita nak ubah sikit kita cuba mengubah. Bukan saya kata nak bagi ubat 100% boleh baik. Memang tak ada ubatnya, Tapi kita cuba, kita cuba usaha supaya kita boleh bina rasa seronok kita menjalankan tugas-tugas harian kita. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, apa itu keseronokan bekerja? Kalau orang tanya, apa tu keseronokan bekerja ni apa? Gambaran rasa gembira, rasa tenang, rasa ceria dan selesa dalam melaksanakan tugas dan kerja seharian. Setuju tak? Anda setuju tak? Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya nak tunjuk sikit video ni. Cuba anda menilai orang ni. Dia ada suara tadi tapi tak keluar Okey, jadi tuan-tuan dan puan-puan, cuba kita nilai orang tu macam mana Maknanya dia ni mungkin dia tak seronok sebab apa? Mungkin dia rasa ruang kerja dia sempit, tak selesa, mungkin tempat kerja dia tak ada aircon, lampu pun tak terang, nak buat kerja sakit mata, nak buat kerja komputer tak ada, macam-macam lah. Jadi dia cuba mencari jalan penyelesaian dengan cara sabotaj orang belakang dia. Harap tak ada staf kat sini buat macam tu Jadi tuan-tuan dan puan-puan, gambaran reaksi muka kita. Kalau hari Isnin sampai hari Friday ni, gambaran muka lebih kurang macam ni lah. Kalau hari Isnin tu, rupa jadi macam tu lah, alah Black Monday kan. Kalau hari Sabtu dah mula gembira. Sebab apa? Cuti 2 hari. Kalau bos tak suruh datang hari Sabtu lah. Jadi maknanya lebih kurang macam itulah wajah kita. Saya ada satu video saya nak tunjuk, tapi nanti saya cuba keluar daripada slide ni sekejap Saya rasa video ni menarik juga cerita dia ni. Sekejap saya cuba keluarkan sekejap. Ada orang tengok gambar ni dah? Nanti sekejap. Dia kena start dari awal lah. Ni dia kata back to work
on Friday. Tapi gambar dia tak berterang penguin tu seronok sangat kan. Lepas tu dia kata going to work Monday morning. Janganlah sampai terseksa macam ni ya. Ini cuma gambar lah. Sepatutnya saya masukkan dalam slide saya tadi. Tapi tak apa, nanti sekejap Maaf saya sepatutnya masukkan dalam slide tu. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, kita tengok balik. Kenapa tak seronok bekerja? Kenapa setengah-setengah orang rasa tak seronok kerja? Kerana selalunya dia menganggap kerja itu beban. Ya, kerja itu beban lah, menyusahkan lah. Banyak sangatlah kerja. Jadi bersungut sampai mengeluh, keluh kesah, ya. Tak ada mood. Tak ada mood lah hari ni, tak ada mood nak kerja lah. Kena cari MC lah. Pergi. Saya dengar ada orang boleh beli MC ya. Ini sebab apa? Dia tak sakit, tapi dia boleh sanggup ya pergi cari beli MC ni. Ada juga klinik yang boleh bagi MC walau orang tak sakit. Mental terganggu. Mental terganggu ni mungkin ada masalah rumah tangga, masalah-masalah lain ya. Terganggu, dia tak boleh fokus untuk menjalankan kerja. Badan tidak sihat. Kalau betul tak sihat, memanglah tak seronok nak pergi kerja. Lokasi kerja jauh. Ada juga orang rumahnya sampai dekat mana duduk Alu Gajah berulang ke sini. Oh, ada? Ya. Ya, kesiannya. Duduk Alu Gajah hari-hari berulang kerja ke KL dengan trafik jamnya nak masuk KL ni. Jadi memberi tekanan, ya. Tapi kalau orang tu mungkin dah hari-hari, mungkin dia dah terbiasa, mungkin tak terasa sangat. Ya, tapi jauh ya. Kalau tempat kerja jauh ni memang jadikan kita rasa tak seronok nak pergi bekerja. Tambah lagi kalau suasana pejabat tidak selesa. Ya, pejabat tu macam penjara, tingkap pun tak ada. Ya, 8 jam duduk macam dalam kotak, ya. Aircon pun tak ada, kipas pun tak ada. Macam mana? Memang seksa lah. Ya, suasana pejabat tak selesa. Rakan sejawat pula tidak mesra. Rakan sejawat muka tension ni semua kan. Tak mesra. Ini macam mana kita nak rasa seronok, ya? Yang paling teruk kalau arahan bos tidak jelas. Ini ada juga ni. Saya harap Datin tak ada lah macam tu kot. Ada setengah-setengah bos ya. Dia bagi arahan pada staf dia dia cakap 2-3 perkataan ya. Dia mengandaikan staf dia dah faham dengan kerja yang disuruh. Jadi masalah dia, staf ni pula tidak bertanya balik. Kita dalam bekerja mesti ada two ways communication. Bos bagi, kalau anda tak berapa jelas, tanya balik. Bos nak macam ni ke? Saya dah buat dah layout kertas kerja tu begini. Bos setuju tak? Ada nak buat tambahan lagi tak? Jadi mesti ada komunikasi dua hala. Baru kita buat kerja tu dan serahkan pada dia, dia puas hati terima. Tapi kalau kita tak bertanya pula, tak jelas, tak tanya. Bos pula bila dapat submission kita tu, dia kata, oh I don't want this way. Awak ni tak faham ke? Dia pula naik angin, dia pula ada tengah tension benda sesuatu perkara lain. Marah pula. Baling siap baling file ni. Baling file dekat kita. Saya tak mau macam ni. Awak tak faham ke? Hari-hari kalau kena macam ni macam mana? Aduh, tension kan? Jadi maknanya memberi tekanan dalam bekerja. Kalau bekerja ada tekanan begitu, memang sudah pasti anda tidak akan dapat merasakan seronok bekerja ni. Jadi ini kita tengok keadaan-keadaan yang biasa. Mungkin ada lagi situasi-situasi yang lain daripada itu ya. Tuan-tuan dan puan-puan, lagi satu video ni. Cuba anda menilai orang ni.
Saya suka tengok orang sebelah tu. Ini sebab apa ni? Mungkin mental terganggu, ya? Mungkin dia rasa kerja tu beban. Jadi dia mengambillah tindakan sampai buat macam tu, ya. Kalau ada orang buat macam ni, habislah harta benda pejabat, ya. Harap-harap tak ada lah, ya. Tapi saya suka tengok orang sebelah tu sebab dia jenis manusia yang tak orang kata busybody, ya. Kalau dia pun bertanya, apa hal? Kan? Mungkin dia pun terlibat sama kena macam tadi, macam komputer tu. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, rasa seronok bekerja ni, dia sebenarnya lahir daripada hati-hati kita. Ya? Ataupun kita kata rasa seronok bekerja ni lahir daripada jiwa kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita lihat, ya, Rasulullah SAW ada bersabda, dalam tubuh anak Adam ada seketul daging. Jika baik daging itu, baiklah seluruh anggota badan. Jika jahat, jahatlah seluruh anggota badan itu. Ketahuilah bahawa daging itu ialah hati. Maksud Rasulullah sini, ya, hati ni adalah jiwa kita, rohani kita. Ya, maknanya kalau orang tu jiwanya, hatinya jahat, dia akan melahirkan percakapan tak elok, negatif. Perbuatan, tingkah laku, perangai, semua ke arah yang tidak baik. Dia akan melakukan benda-benda yang tak baik. Akan jelas nampak. Daripada situ kita nampak, hati dia ni ada masalah. Tapi kalau orang yang hatinya baik, jujur, ikhlas dan sebagainya, insya-Allah dia akan melahirkan sikap, tingkah laku, percakapan, semuanya yang positif. Jadi senang aja kita boleh tahu orang. Tetapi ada juga orang kata, dia boleh pura-pura. Dia boleh pura-pura baik, muka manis. Ya, sebenarnya dalam hati dia ada niat yang lain. Kan? Kita jumpa ada manusia suka tipu orang. Nampak okey, cakapnya beres, elok, nampak nak membantu, tetapi dalam hatinya ada niat yang berbeza. Jadi yang inilah, ya, yang Rasulullah kata, jelas kalau kita nak tengok orang, kalau perangainya tak elok, maknanya hati dia pun tak cantik. Jadi tuan-tuan dan perempuan, jadi kita lihat seterusnya, hati ini memang memainkan peranan dalam urusan kehidupan kita. Dan kita kena ingat dua perkara, hati kita ni. Ya, kena ingat dua perkara, kebaikan orang atas kita. Kita kena ingatlah, orang tolong kita. Kita kena ingat jasa dia. Ya, jangan lupalah dialah ada bantu kita hari tu. Kesalahan kita atas orang. Kalau sekiranya kita ada buat silap dengan kawan-kawan kita, cepat-cepat kita minta maaf dengan dia. Ini soal hati. Kerana kita sekarang nak cerita, nak mewujudkan suasana seronok bekerja di tempat kerja kita ni. Tempat kerja kita, division kita ni terlalu besar, ramai yang berhubungan dengan kita. Jadi kita nak mewujudkan suasana seronok bekerja tadi, inilah perkara-perkara yang kita kena tengok. Kalau kita ada tersilap dengan kawan-kawan, cepat minta maaf. Ya, maaf semalam saya lupalah, saya tercakap kasar kat awak, minta maaf banyaklah. Cepat, ya, kita ingat untuk meminta maaf pada dia. Dan hati kita juga kena lupa dua perkara. Kesalahan orang atas kita. Janganlah kita sampai berdendam. Ada orang, ya, dia memang dendam. Dendam sampai berbulan-bulan. Dia kata, aku tak dapat dia, tak apa, cucu dia besok siap. Sampai dendam macam tu sekali. Ada yang setengah macam tu. Dia tak boleh lupakan kesalahan orang tu. Ya. Dan kebaikan kita atas orang. Kita pernah tolong orang, tak payah kita nak cerita dengan satu, ya, taman kita duduk tu, kampung kita duduk, kita cerita dengan semua orang. Saya lah tolong dia punya bisnes dulu, kalau tidak dah bankrupt dah. Saya bagi modal dulu berapa. Cerita semua orang. Agihkan cerita tu merata-rata. Jadi sebenarnya tak boleh lah.
Tak sewajarnya kita buat begitu kerana kalau dah tolong, diam ajalah. Tak payah kita nak jaja cerita pertolongan kita tu kerana di sisi Allah tidak ada maknanya kalau kita selalu mengungkit-ungkit pertolongan yang kita beri kepada orang lain. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Tapi kalau kita nak sebut tentang nak mewujudkan keseronokan bekerja yang berpunca daripada jiwa kita ni, kita sebagai manusia ada sifat semula jadi kita. Ya, kita ni memang dilahirkan ada sifat-sifat yang kita bawa daripada kecil. Orang kata memang daripada kecil dia memang macam tu. Sensitif. Ada orang terlalu sensitif. Bos tegur sikit, bos tu tinggi suara, masuk bilik air, 2 jam duduk bilik air, nangis. Sedih sangat. Bos tu bukannya marah dia. Bos ni jenis ada kan, suara memang besar. Cakap pun macam menekeng-nekeng aja. Padahal ni hatinya macam taman. Tapi dia memang jenis orang kata suara kasar. Cakap pun memang awak ni dah dia terasa hati. Sensitif. Ini sifat semula jadi. Kalau yang dah ada lahir sifat semula jadi yang macam ni memanglah. Ya, kita pun risau tengok dia sekejap-sekejap menangis, sekejap-kejap menangis. Terlalu teliti juga sifat semula jadi. Ada setengah orang nak buat satu-satu perkara, teliti sangat. Dia nak tengok rekod 10 tahun dulu punya rekod macam mana. Buka semua file-file 10 years ago punya data semua nak kumpul ni. Nak buat kertas kerja tu ringkas saja. Orang boleh siap dalam masa 3 jam. Dia sampai 3 minggu tak siap-siap. Habis semua fail kena bongkar. Terlampau teliti. Pun masalah. Ya? Kalau dia terlampau teliti, dia akan rasa kerja tu terbeban. Susahlah. Apa saja bos bagi, dia kena buat macam rasa teliti sangat. Akhirnya dia rasa tertekan. Sudah pasti dia tidak akan rasa seronok dengan kerja yang dilakukan. Kemudian ada jenis manusia yang perisau. Anda pernah tak rasa risau sekali-sekala? Tapi tak tahu punca. Siap beritahu dengan kawan. Hari ni jangan siapa nak bercakap dengan saya. Saya risau. Kita tanya, Mat, kau risau pasal apa, Mat? Entah, aku pun tak tahu. Tapi hati aku memang risau aja hari ni. Ini masalah ya, ada gangguan syaitan sebenarnya tu. Ya, syaitan ni dia tak suka tengok kita bahagia, dia tak suka tengok kita seronok, ya. Tenang, dia tak mau, dia mesti kacau-kacau sikit. Tapi kita fikir-fikir, apa yang aku nak risau? Tak ada apalah. Tapi hari tu rasa macam tak ada mood, risau semacam, ya. Ada kala kena jadi macam tu, ya. Tuan-tuan dan perempuan, kenapa dia tak ada plug, Dah masuk? Apa jadi? Ni pun dah masuk. Dah ni gosok. Jangan gosok. Bagi saya masukkan. Baru jalan. Langsung hilang. Orang kalau dalam pejabat kita ya, ada kaki gaduh, kita ni nak bercakap dengan dia pun kena bentuk ayat betul-betul. Orang kata kena jaga ayat. Silat-silat dia melompat ya. Jadi bila ada orang macam ni dalam pejabat, suasana dalam pejabat rasa tak mesra kan? Betul ya? Adalah tu. Salah cakap sekali dia boleh melompat jadi huru-hara dalam pejabat ni. Jadi kaki gaduh ni harap-harap tak ada lah kat sini ya. Kemudian ada lagi buruk sangka. Orang yang suka buruk sangka ni pun mewujudkan suasana tidak mesra dalam pejabat. Sebab dia suka gosip orang. Ya, buruk sangka. Dia kata apa tahu? Aku dah kira hari ni dia masuk bilik bos 8 kali tau. Kita tanya dia, mana kau tahu? Aku kira lah. Semalam kan 10 kali. Semalam 10 kali. Hari ni pukul 3 ni dah 8 kali dah.
2 hari lepas tu, bos keluarkan satu arahan, sekela. Semua kaki tangan dikendaki. Dia pun kan, confirm kerja dia lah tu. Memang dia yang hasut bos ni. Padahal tak ada kena-mengena pun kawan tu. Buruk sangka. Ini masalah. Ya. Buruk sangka ni selalulah kadang-kadang orang beli kereta baru, dia pula, mana dia dapat duit beli kereta baru? Deposit 10%, mana dapat duit? Dia tak tahu orang tu baru dapat duit faraid. Ayahnya meninggal. Takkan dia nak buat announcement. Semua kaki tangan dimaklumkan saya baru dapat duit faraid 500,000. Takkan nak cakap kan? Buruk sangka ni tak elok sebab selalu boleh jadi kepada fitnah. Fitnah ni benda yang tak elok lah. Ya. Dosa besar. Ada pula orang yang sifat semula jadi dia terlalu serius. Apa dia? Terlalu serius. Kita cerita macam-macam, kawan kita sampai terlentang-terlentang ketawa atas lantai kan. Terlentang gelak. Dia muka serius. Besok dia jumpa kita, baru dia tergelak. Kita kata, kenapa yang kau tergelak? Cerita kau semalam. Dia kata tau, baru dia tergelak. Rupanya dia ni ada masalah. Dia lambat pick up. Ya, macam handphone tinggal 1 bar tu. Macam tadilah, laptop ni hilang power dia. Ni masalah lah. Orang-orang sifat semula jadi ni kadang-kala boleh mendatangkan environment, suasana dalam pejabat ni nak ceria ke tak ceria, semua kadang bergantung sifat semula jadi kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita kena muhasabah diri kita. Who am I? Mengenali diri kita. Ya, macam gambar dalam ni, anak kucing ni, dia tengok muka dia, dia perasan dia macam rimau. Macam singa. Jadi kalau kita pun macam itulah lebih kurang. Ya, jangan kita rasa kita terlalu hebat. Kita lebih hebat daripada orang lain. Kitalah orang yang paling banyak pengalaman. Kitalah orang yang paling tinggi kelulusan dekat sini. Saya lah ada PhD, ada 5 PhD saya. Rasa hebat diri ni. Nak berkawan pun pilih-pilih kawan. Dia rasa dia terlampau handsome dekat sini. Yang paling handsome dekat division ni. Jadi nak kawan pun dengan orang lawa-lawa aje. Ini kadang mengenali diri kita. Who am I? Cermin diri kita supaya kita tahu kita ni siapa. Ya, anda jenis yang macam mana? Anda jenis panas baran ke? Anda jenis orang yang cepat sedih ke? Anda jenis macam mana? Senang bergaul dengan orang ke? Kita ni jenis macam mana? Cepat panik ke? Selalu menggelabah ke apabila dapat arahan daripada bos? Kita jenis teliti ke? Kita jenis yang macam mana? So, who am I? Kita muhasabah diri kita supaya kita dapat mengenali kelemahan-kelemahan diri kita. Bila kita dapat mengenali kelemahan diri kita, alhamdulillah, kita sudah ada satu suntikan kesedaran untuk kita berubah. Kalau orang tu tidak ada kesedaran kelemahan diri dia, dia akan berjalan sama saja. Keadaannya akan berterusan begitu. Tak akan ada perubahan dalam sikapnya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita boleh sedar, kita ni jenis macam mana? Kita ni jenis hot temper. Senang nak marah dengan orang. So kalau kita sedar, aku ni hot temper, selalu buat masalah dalam pejabat ni, maka kita cuba ubah diri kita. Kita jadi orang yang lebih penyabar. Kita jadi orang yang lebih tenang, lebih waras. Jadi kalau kita boleh mengenali diri kita, insya-Allah, ya, kita boleh buat perubahan, ya, terutama dalam sikap. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, tips-tips untuk mewujudkan rasa seronok bekerja. Kita nak wujudkan rasa seronok bekerja ni. Ada tips dia, di antaranya, ya, banyak lagi tips lain, ya. Pujuk hati kita. Pujuk hati kita, ya, kita boleh pujuk hati kita, ya. Bahawa kita bekerja ni atas tujuan untuk mencari rezeki yang halal untuk keluarga. Kita pujuk diri kita. Tak apalah, memang susah sikit. Aku kerja ni memang kerja ni susah sikit. Tapi aku nak cari rezeki halal, nak tampung keluarga aku. Anak aku ada 6 orang ni.
Jadi niat kita tu penting. Di samping itu, tuan-tuan dan puan-puan, kita doa selalu kepada Allah. Semoga rezeki dari pekerjaan kita ni mendapat keberkatannya. Lepas solat Isya malam ataupun lepas solat subuh, kita doa, ya Allah, ya Tuhanku, ya, Kau berkatilah pekerjaan yang aku lakukan. Jadi doa, jangan lupa berdoa kepada Allah. Dan doa juga kepada Allah agar hati kita selalu rasa seronok dengan pekerjaan yang kita lakukan di pejabat. Minta kita kalau ada masalah, kita ada rasa tertekan dalam nak menjalankan kerja kita, doa pada Allah. Tak ada orang lain boleh tolong kita kecuali Allah Ta'ala. Tuhan saja yang boleh tolong kita, boleh tenangkan jiwa kita. Allah saja yang boleh beri keberkatan hidup kita. Segala-galanya mesti datang daripada Allah Subhanahu Ta'ala. Jadi kita nak mohon pada siapa? Nak tolong, minta tolong kawan-kawan. Mat, tolonglah tenangkan jiwa aku ni. Boleh ke? Mat, tolonglah aku ni, tolonglah aku. Kadang-kadang kawan boleh tolong, kadang-kadang selalunya tak boleh tolong. Kita minta daripada Allah yang Maha Esa. Dan juga tuan-tuan dan perempuan, kita dalam menjalankan kerja relax. Maksud relax di sini bukan suruh buat kerja sambil lewa. Kita kena buat kerja bersungguh-sungguh. Tetapi maksud relax ni kita tenang. Kita lebih tenang. Jangan terlampau serius bekerja hingga rasa tertekan. Ya, ini saya petik daripada buku Confucius. Ya, dia ni falsafah Cina. Dia mengatakan kita buat apa pun pekerjaan yang kita lakukan, kita kena relax. Relax maknanya tenanglah, cool orang kata. Tapi bukan makna buat kerja cincai-cincai. Kita buat kerja ikut peraturan. Kita buat kerja kalau bos kata kena siapkan 3 hari, kita kena targetkan 3 hari. Lepas tu kita kena rancang kerja kita. Relax, jangan sampai rasa tertekan, tak pergi makan, sampai lunch pun tak pergi, solat pun tak buat. Maknanya rasa stres. 8 jam duduk dalam pejabat tu, 8 jam dia duduk depan komputer sampai seolah-olah muka nak masuk dalam monitor lah. Terjojol biji mata ni now. Macam tu sekali kan. Tak boleh lah sampai macam tu ya. Kita kena buat kerja secara lebih elok lah ya, relax sikit ya. Dan selalu merasa bersyukur kerana kita ada pekerjaan. Anda rasa syukur tak anda kerja kat sini? Syukur kan? Sebab apa dekat luar sana ramai orang tak bekerja kan? Menganggur pun ramai di luar sana. Ada degree bawa balik daripada overseas pun kadang-kadang setahun 2 tahun cari kerja tak dapat-dapat lagi. Jadi kita bila kita rasa bersyukur kepada Allah yang kita ada kerja, kita kenalah jaga kerja kita sebaik mungkin. Kita kena buat kerja kita sebaik mungkin. Ya? Kita jangan tipu majikan, kita jangan khianati majikan kita. Kita jangan khianati kawan-kawan kita. Kita buat huru-hara dalam pejabat. Ya, kita sabotaj orang sana, sabotaj orang sini, mengadu domba, dengki-berdengki, iri hati dalam pejabat. Macam-macam. Sebab ini soal manusia. Kadang-kadang orang tu naik pangkat, dia rasa iri hati. Aku rasa aku kerja lagi bagus pada dia tau. Macam mana dia pula boleh naik pangkat? Ya, jangan ada rasa macam tu. Kita kena pegang satu, rezeki di tangan Allah. Mungkin rezeki dia dah sampai, dia dapat naik pangkat. Kita rezeki belum dapat lagi. Kita redalah dengan keputusan. Sebenarnya itu memanglah, kita boleh kata itu keputusan majikan kita, unfair. Tapi dari satu segi, apabila kita balik kepada kuasa Allah Ta'ala, ketentuan Allah, kita akan rasa reda. Tak apalah rezeki dia. Mungkin kalau ada rezeki saya entah tahun depan pula bos akan consider saya. Banyak faktor dia. Ya. Tuan-tuan dan perempuan, lagi kita tengok selalu merasa bersyukur kerana kita ada pekerjaan. Ya, macam tadi saya tanya tadi, bersyukur, semua orang bersyukur. Memberi senyuman kepada rakan sekerja,
Selalu kena senyum, ya. Kerana senyumannya adalah sedekah. Dan lakukannya dengan hati yang ikhlas. Kalau semua orang dalam pejabat senyum, ya. Berselisih, bagi Assalamualaikum. Anda rasa lapang dada tak? Kalau misalnya kata, selisih dengan kawan, kita bagi Assalamualaikum. Dia masam, tak jawab. Masam muka. Kita rasa macam mana? Apa salah aku? Kita mesti rasa, something wrong lah. Aku ni ada buat salah ke? Kena ingat, tuan-tuan dan perempuan, senyuman ni boleh membahagiakan orang lain. Ya? Tapi kena senyuman pun kena bertempat jugalah. Janganlah tengok dinding senyum, tengok pokok senyum. Ni dah jadi lain lah pula kan. Menghayati bahawa kerja itu adalah sebagai satu ibadah. Ini yang penting ni. Kita kena ingat kerja kita ni, kita cari rezeki dekat sini. Kerja kita nak cari rezeki yang halal, kita kena ingat kerja kita ni ibadah. Saya nak tanya ya, orang kalau mengerjakan solat, kalau solat tu 4 rakaat, ada tak orang buat 2 je? Dia nak meeting 2.5. Tak sempat lah, dah dekat 2.5. Solat zuhur 4 rakaat, tak apa aku buat 2 je dah lah. Allah tu maha pengampun. Ada tak orang buat macam tu? Solat subuh pula, alamak, ni dah 6.30 ni kena keluar ni, traffic jam. Buat 1 rakaat, dah lah. Siapa? Ali? Ali ada buat macam tu? Okey, tak apalah buat 1 rakaat. Allah maha pengampun, maha penyayang. Ada tak orang buat macam tu? Tak ada kan? Kalau 4 rakaat, kita buat 4 rakaat. Kalau 2 rakaat, buat 2. Tak ada kita bagi pendek. Kerana kita sedar itu adalah ibadah. Solat itu ibadah. Tetapi berapa ramai orang yang tidak berapa perasan kerja itu ibadah. Kalau semua orang sedar kerja itu ibadah, orang akan jaga waktu. Tak adalah jadi ada setengah-setengah ya. Pejabat lah saya rasa kat sini tak ada kot. Di tempat-tempat pejabat yang berdekatan dengan gerai-gerai makan ni, selalunya kadang pukul 10 hilang. Pergi minum. Naik office kan pukul 11. Lepas tu pukul 3.30 minum lagi. Pukul 4 suku baru naik office. Ada ke waktu pejabat yang diperuntukkan untuk pergi minum kopi, minum teh tarik ni semua? 1 hari 2 kali tu. Cuba kira. Pukul 10 sampai pukul 11 kali naik. Lepas tu pukul 3.30 naik, turun lagi minum. Sampai pukul 4. 1 hari dia sudah ambil kadang-kadang 1 jam, 2 jam. Ya? Kalau tiap-tiap hari berapa jam? Kalau sebulan berapa jam? Kita sudah ambil masa. Ya? Kalau kita fikir-fikirkan cukup bulan dapat gaji potong tak? Yang hak pergi minum teh tarik tadi tu semua potong? Tak ada. Gaji penuh kan? Masuk ATM 24 bulan dapat gaji. Oh penuh. Tak ada potong pun. MC selalu tipu MC pun tak ada potong pun. Semua beres. Tapi bagaimana soal keberkatan rezeki tadi? Bagaimana soal kita nak berdoa dengan Allah, kita minta rezeki yang halal? Bagaimana kalau sudah bercampur aduk dengan masa-masa yang kita ponteng kerja, kita buat bisnes pula dalam pejabat. Side income. Pukul 9 pagi jual tudung. Ada pula jual, aku ada bawa tudung bawal. Tudung bawal. Siapa nak tengok? Dia meniaga tu dekat belakang kabinet pula tu. Jangan depan-depan kan bos nampak sekarang. Dekat belakang kabinet. Buat side income. Boleh cari bisnes side income. Tapi buatlah masa lunch hour. Ya, kadang-kadang curi masa tu. Tambah-tambah dah dekat-dekat nak raya. Jual pula kuih raya. Sampel. Macam-macam. Jadi tuan-tuan dan perempuan, cuba kita renungkan diri kita ni. Adakah kita jaga yang kerja kita ni, kita nak jadikan dia sebagai satu ibadah? Ya, macam mana kita mencampur adukkan dengan curi masa, dengan tipu majikan, macam-macam lah.
Kemudian gunakan kemahiran ilmu yang ada pada diri kita untuk selalu menolong rakan sekerja. Anda ada pengetahuan. Anda boleh buat Microsoft Excel ni, anda ada cara baru, boleh ajar kawan-kawan yang tak tahu. Tapi adakah kita ada sifat nak menolong, menyebarkan ilmu yang kita ada tu pada kawan-kawan supaya produktiviti dia lebih bagus, supaya efisiensi dia boleh meningkat? Ada tak kita ada hati yang ikhlas nak tolong kawan kita? Tapi kadang-kala malang, kita dengan kelemahan diri kita, kadang-kala kita sorok ilmu yang kita ada. Kita tak nak share dengan kawan-kawan. Sebab apa? Biar aku sahaja yang pandai buat benda tu di sini. Ada tak setengah orang bersifat begitu? Negatif. Aku je yang boleh buat benda tu, orang lain tak reti. Sebab apa nak ajar-ajar dia? Besok dia pula pandai sangat pula daripada aku. Ada orang macam tu. Macam setengah orang lah ajar resipi masakan kan. Betul tak? Kita buat resipi tu tak jadi kek tu. Jadi bantat, kek tu tak naik. Apa silap dia ni? Semua dah tulis, dia dah beritahu, dah buat. Rupanya ada satu benda dia tak beritahu. Betul tak? Tak jadi kita masak tu. Dia simpan untuk diri dia. Satu benda dia tak bagi. Ilmu tu. Ilmu yang rahsia tu. Key dia tak bagi. Jadi kita jangan ada sifat selfish. Dalam kita bekerja, jangan ada sifat mementingkan diri kita. Sebab apa? Orang yang begini, tak payah berdoa lah, nak minta Allah berkatilah pekerjaan aku ya Allah. Engkau mudahkanlah pekerjaan aku di pejabat ya Allah. Allah kata macam mana aku nak makbulkan permohonan kau? Sebab engkau ni perangai kau ada yang tak elok. Ada ilmu kedekut nak bagi kat orang. Jadi tuan-tuan dan perempuan, muhasabah diri kita. Who am I? Kita ni bagaimana? Ni semua sifat-sifat negatif yang tidak baik. Ya, saya bukan nak pandai nak nasihat orang, ya, tapi kita kongsi, ya. Kita manusia ni memang banyak buat kesilapan. Betul tak? Kadang-kala kita terlupa siapa diri kita. Jadi tuan-tuan dan perempuan sekalian, di samping itu nak rasa seronok bekerja ni, semai rasa kekeluargaan dan kasih sayang di tempat kerja. Anda merupakan satu keluarga yang sangat besar. Kalau di sini kata Cik Mahmud tadi ada 300 orang lebih. Betul 300 inilah keluarga anda. Kenapa saya kata anda boleh anggap semua ni ahli keluarga anda? Anda berada di pejabat 8 jam satu hari. 10 jam satu hari. Kalau hari bekerja, anda bersama dengan keluarga anda satu hari berapa jam? Balik rumah, sampai rumah pukul 6.30 Datin kata tadi. Barulah jumpa anak-anak kita. Barulah jumpa suami, jumpa isteri. 6.30, 8.30 makan. Begitu begini mungkin kita bergaul dengan anak-anak kita, keluarga kita, mak ayah kita. 4 jam aja satu hari. Tapi dengan rakan sejawat kita 8 jam. Kenapa kita tak ada perasaan nak jadikan mereka tu ahli keluarga kita juga? Ahli keluarga yang kedua di pejabat. Maknanya di sini kita mesti ambil berat, susah payah kawan-kawan kita. Kalau kawan kita ada masalah, kita tanya. Ya, Ahmad, abang tengok kau ni kebelakangan ni dah mula bercakap dengan pokok-pokok. Kau ni ada masalah ke, Mat? Kau cerita dengan abang. Kalau abang boleh tolong, abang tolong. Inilah dia kekeluargaan. Boleh mengadu. Tapi satulah pula. Kalau lah ada masalah dengan suami ke, tak payah mengadu dengan kawan lah. Tersebar habis cerita tu. Satu division ni boleh dengar dah. Yang best tu dia tambah lagi Ajinomoto, tambah lagi-lagi bertambah teruk cerita tu. Kadang-kala boleh kita cerita dengan kawan-kawan kita. Tapi minta-minta dia jangan hebahkan. Ya, kadang-kadang memanglah biasalah. Kadang-kadang ada masalah dengan isteri, ada masalah dengan suami, rumah tangga kan. Tak payah cerita.
Kan kita, tapi kan akak cerita ni, kau janganlah cerita dengan orang ya. Akak nak meluahkan perasaan ni, dah cerita dengan kau rasa ringan sikit beban akak. Janganlah kau cerita dengan orang ya. Saat ni dia bercerita dekat Puan Rosmah. Rosidah. Tukar nama lah. Kan sensitif pula. Okey, dengan Puan Rosidah. Rosidah, kau nak tahu kan, kakak tu dia ada masalah dengan suami dia. Cerita apa kak? Masalah apa? Mula cerita. Tapi kan kau jangan cerita dengan orang lain ya. Rosidah pula jumpa Ruqyah. Kau nak tahu kan, kakak tu dia ada masalah. Kan? Tapi kau jangan cerita dengan orang lain ya. Okey. Kau ceritalah apa dia? Cerita. Ditambah pula lagi Ajinomoto. Laki dia tu macam tu. Dah kahwin dah tu. Kan? Dengan siapa? Dia tambah lagi cerita. Makin sedap lah cerita tu. Ending dia cerita tu jadi lain daripada yang sebenar. Habis satu division semua dah tahu cerita kan? Tak elok kan? Jadi boleh ya kita ambil berat kesusahan rakan-rakan kita. Dan kita kena amanah lah. Ya, kalau ada orang masalah, kita dah tahu, kita keep to yourself. Ya, jangan kita hebahkan. Jadi, mesti ada wujud kasih sayang di tempat kerja. Sebab you are in one big family. Ya, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Saya tunjuk gambar ni. Kerjasama erat. Allah jadikan binatang-binatang ni boleh jadi contoh kepada manusia. Ya, kalau anda tengok dalam gambar ni, cicak yang seekor tu nak jatuh dah, tapi yang atas tu tolong. Dia nak selamatkan kawan dia. Nampak? Binatang boleh bekerjasama erat. Kadang-kadang manusia susah nak bekerjasama. Betul tak? Binatang lagi kerjasama erat. Dah tengok yang ni pula. Kasih sayang. Nak seronok bekerja mesti ada kasih sayang. Binatang pun boleh berkasih sayang. Kalau anda tengok chimpanzee ni, dia sebenarnya jumpa anak rimau ni, maknya dah mati. Tapi dia sayang, dia bela anak rimau ni. Tak ada buruk sangka. Mungkin satu hari besok anak rimau ni besar boleh makan dia balik. Tapi dia tak ada buruk sangka, dia sayang. Kasih sayang. Binatang, haiwan boleh berkasih sayang. Kenapa kita manusia selalu benci-membenci antara satu sama lain? Ya, muhasabah diri kita, who am I? Baru anda boleh wujudkan seronok bekerja. Rasa seronok nak pergi ke tempat kerja. Tuan-tuan dan puan-puan, untuk renungan bersama, sebenarnya keseronokan bekerja hanya boleh dikecapi apabila kita sendiri berusaha menggembirakan orang lain. Sukai kerja yang kita lakukan dan selalu iringi dengan doa dan niat untuk mendapat rezeki yang halal dan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau anda ada nilai ini dalam diri kita, insya-Allah, ya, anda akan dapat rasa nikmat, seronok untuk datang ke pejabat. Tak ada rasa terpaksa dan sebagainya. Ya, setuju tak? Okey. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sekianlah saja cerita keseronokan bekerja. Dah habis dah. Seronok habis. Okey, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya ada masa lagi sikit. Apa yang kita ceritakan tadi lebih kepada hubungan antara insan. Hubungan antara kita, sesama manusia. Saya nak bawa sedikit renungan dalam hubungan kita dengan Allah Ta'ala. Ada berapa orang di sini non-Muslim? Boleh angkat tangan tak? Non-Muslim. Ada 2 orang saja ya. Saya anggap apa yang saya sampaikan ini, anda boleh terima sebagai pengisian ilmu. Boleh ya? No sensitivity ya. Kalau anda rasa tidak selesa, saya tak ada jadi masalah kalau anda nak tarik diri.
Ya, tapi saya tak nak jadi sebarang isu kerana apa yang saya nak sampai ni lebih kepada bentuk yang lebih Islamik. Ya, saya akan sentuh firman-firman Allah dan juga hadis Rasulullah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya nak mengajak anda muhasabah diri. Kita semua kena muhasabah diri. Cuba anda renungkan, berapakah usia anda pada hari ini? Ada setengah orang umur 25, 35, 45, 55. Semua orang ada usia masing-masing. Cuba renungkan sejak anda akhir baligh. Kalau kita sebut akhir baligh bererti kita sudah wajib mengerjakan perintah Allah. Segala yang Allah tetapkan, ya, yang fardu ke atas manusia, kita sudah wajib melaksanakan. Cuba renungkan sejak kita akhir baligh, umur kita mungkin 12 tahun, 15 tahun. Sehingga hari ini, sehingga tarikh hari ini. Cuba renungkan flashback anda. Berapa banyakkah solat yang anda sudah tinggalkan? Cuba renungkan balik berapa banyak solat yang Allah kata kena buat 5 kali sehari semalam yang kita sudah tinggalkan sejak kita sekolah dulu. Rasa-rasa banyak tak? Rasa-rasa langsung tak pernah tinggal ke? Ada tak yang tak pernah tinggal langsung solat dia? Ramai orang meninggalkan solat, betul tak? Sama ada dengan sengaja atau tidak sengaja. Tuan-tuan dan perempuan sekalian, saya mengajak anda muhasabah diri, bukan nak tunjuk sombong, bukan nak tunjuk riak seolah-olah saya sudah perfect, seolah-olah saya tak ada kelemahan diri. Saya juga banyak buat kesilapan. Kita sama-sama banyak kesilapan, kelalaian. Jadi kita cuba renungkan diri kita. Kita mengingati berpesan-pesan antara satu sama lain. Kita muhasabah diri atas perintah yang paling agung yang Allah suruh pada kita, solat. Kita tak usah tengok lagi yang lain-lain lah. Kita tengok yang paling top, perintah yang paling top adalah solat. Kenapa? Solat ini adalah perintah yang Allah bagi terus kepada Rasulullah SAW. Perintah-perintah lain Allah beri melalui Jibril, Allah beri melalui wahyu kepada Rasulullah. Tetapi perintah solat kita tahu peristiwa Isra' dan Mi'raj di mana Allah bagi terus kepada Rasulullah. Semua orang tahu peristiwa Isra' Mi'raj kan? Bagaimana Rasulullah menerima perintah solat itu daripada Allah. Menunjukkan solat ini perintah yang utama. Dan solat juga adalah yang pertama yang Allah akan tanya kepada kita di padang mahsyar besok. Benda lain kemudian. Kalau buku amalan solat kita banyak kosong, banyak cacat, banyak yang kita tak buat, kebajikan-kebajikan kita Allah tolak tepi. Buku amalan yang lain tolak tepi. Buku solat buka dulu. Tengok-tengok buku solatnya kosong. Oh, tapi dia ada dirikan surau. Belanja dulu 3 juta. Buat masjid. Allah tolak tepi. Kebajikan tak dikira kalau solat kita tidak ada atau banyak cacat celanya. Tuan-tuan dan perempuan, renungkan diri kita balik. Bukan saja soal solat, saya nak sentuh pula kita dengan ibu kita. Pernah tak kita menjadi anak derhaka kepada mak ayah kita? Di dalam Al-Quranul Karim sebut, dengan ibu tidak boleh sebut pun tak boleh. Akan tergolong jadi anak derhaka. Tapi anak-anak hari ini bagaimana? Bukan setakat sebut kepada mak ayah, dia mukadimah mak ayah dia. Mak mana tahu? Mak zaman mak dulu mana ada ni semua? Meleleh air mata ibu dia. Sudah tergolong anak derhaka. Anak derhaka disebutkan dalam agama kita tidak akan mencium bau syurga. Masya Allah.
Minta Allah ampunkanlah dosa kita kalau kita pernah jadi anak derhaka kepada ibu kita, kepada ayah kita. Tuan-tuan dan puan-puan, pernah tak kita tergolong jadi anak derhaka? Maaf saya cakap, anak-anak hari ini umur 4 tahun, 5 tahun, sudah jadi anak kurang hajar kepada mak ayah. Betul tak? Didikan kita bagaimana? Masa kecil sudah boleh lawan mak ayah. Tidak hairan kalau dia sudah remaja, dia menjadi anak derhaka kepada mak ayah. Punca dari mana? Didikan kita. Adakah kita bagi mereka didikan agama yang betul? Tuan-tuan dan puan-puan, cuba renung-renungkan. Bagaimana cara kita mendidik anak-anak kita? Banyak hari ni. Saya pernah tengok dekat shopping komplek, anak tu mengamuk nak beli mainan pada ayah dia. Ayah kata tak payah, memanglah mahal mainan tu. Ayah bodoh, dia kata. Depan-depan orang ramai. Dalam shopping komplek tahulah, ayah bodoh. Menangis-nangis, merentak-rentak. Kan? Kenapa sampai jadi macam tu? Kadang-kala kita renungkan balik di mana silapnya. Tapi kita masih boleh lagi membentuk dia sebab dia masih kecil. Jangan kita biarkan. Saya bukan suruh pukul anak, suruh dera anak. Ada cara didikan dalam agama kita. Bukan nak suruh pukul, dera sampai patah riuk sebagainya, tak. Ada cara. Itu sebablah kita kena cari ilmu bagaimana. Tuan-tuan dan perempuan, kita usahalah. Kita doa juga pada Allah supaya anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh. Tuan-tuan dan perempuan, apa yang penting saya nak tekankan soal solat kita. Berapa ramai orang yang solatnya dia buat, tetapi dia buat tidak begitu sempurna. Solatnya begitu cepat. Rukun-rukun dalam solatnya tidak diperhatikan. Berapa ramai orang yang dapat khusyuk dalam solat? Memang susah kita nak khusyuk dalam solat kita. Susah. Sebab apa? Ada syaitan yang akan mengganggu. Dia khusus. Dia orang ni ada pengkhususan. Syaitan ni mengacau orang dalam solat. Ada. Memang kita susah nak khusyuk dalam solat. Tetapi kita kena usaha. Bagaimana nak usaha? Cara nak usaha, nak khusyuk dalam solat, sekurang-kurangnya kita fahami apa yang kita baca dalam solat kita. Ada orang dia tanya, solat, dah berapa tahun dah solat? Saya sejak akhir balik sampai sekarang. Umur berapa sekarang? 50. Cuba bagi tahu apa maksud Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fa'ni. Entah, tak tahu. Cuba terjemahkan apa Al-Fatihah. Entah, tak tahu. Puluh tahun dah solat. Tapi tak faham apa yang dia baca. Dia solat macam robot. Tak faham macam mana nak capai khusyuk dalam solat. Memang kita susah untuk khusyuk dalam solat. Tetapi kita kena usaha. Kita belajar masuk universiti. Dah sampai dapat PhD dan sebagainya. Kita belajar bersungguh-sungguh, cari ilmu dunia. Dah kerja cari lagi, pergi kursus, ambil belajar stress management lah, ambil office management lah, itu macam-macam kita belajar. Macam-macam buku kita baca. Kita cari ilmu dunia. Tapi yang kita dengan Allah Ta'ala, perintah utama, solat, langsung kita tak ambil perhatian. Tak ambil berat. Al-Fatihah tu pun tak faham maknanya. Kita nak baca Al-Fatihah ni dengan tertib dalam solat kita. Ini rukun. Baca faham maknanya tertib. Kita kena jaga nafas kita. 7 ayat tu kita pernafasan. Setiap ayat kita baca Allah menjawab. Tapi berapa ramai orang yang solatnya 2 minit siap. Dan juga bukan saja solat. Kita cuba capai kekhusyukan dalam solat. Wuduk kita bagaimana? Wuduk yang tidak sempurna, solat juga tidak sempurna. Cara mengambil wuduk, cuba semak cara anda mengambil wuduk.
Kalau kata cuci muka, ada setengah orang ni, cuci ambil air cepu muka. Sini semua tak basah. Dia kena serata muka, kena basah. Cuci tangan, ambil pastikan sampai ke siku. Kena airnya. Ada setengah, buat macam tu je. Dia tak pastikan betul-betul. Cuci kaki, celah-celah jari tidak dimasukkan air dengan sempurna. Lebih-lebih kurang aja. Cepat, siap. Solat pun cup macam burung mematuk makanan. Rasulullah ada sebutkan. Kalau orang yang solatnya macam burung mematuk makanan, dia bukan umatku. Bagaimana? Kita buat solat memang kita tak pernah tinggal. Tapi kita tak jaga kualiti solat kita. Kita tidak jaga wuduk kita. Bagaimana tuan-tuan dan puan-puan? Saya nak sentuh di dalam surah Al-A'raf ayat 179. Sebelum saya pergi kepada ayat ni, saya nak bertanya kepada anda semua. Dalam dewan ni, berapa ramai orang yang sudah membaca terjemahan Al-Quran? Saya bukan tanya berapa ramai orang yang sudah baca tafsir Al-Quran. Tafsir mungkin banyak, satu almari penuh. Kita ada tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Azhar, tafsir Ar-Rahman. Kita collect semua. Tapi belum baca lagi. Pencen besok orang nak baca. Baca yang terjemahan Al-Quran, satu buku sahaja, direct translation, berapa orang sudah baca? Kalau saya tanya dengan ikhlas, saya percaya kurang daripada 10 orang sahaja yang sudah baca. Tuan-tuan dan puan-puan, malanglah kita ni. Kita golongan yang lalai sangat. Bukan lalai tak faham apa yang baca dalam solat. Ayat-ayat yang Allah turunkan untuk kita pun kita tak baca. Zalim sangat diri kita ni. Kita ni zalim dengan diri kita. Kita benda-benda ni semua tidak merugikan zat Allah. Allah tidak ada kurangnya. Allah beri kepada kita ni Al-Quran 6,236 ayat. 80% ayat-ayat Allah adalah merupakan nasihat kepada manusia. Peringatan kepada manusia. Hanya 20% saja sudah dianalisakan adalah hukum-hukum Allah. 80% nasihat. Allah bagi nasihat kepada kita. Kerana Allah nak selamatkan kita. Allah nak masukkan kita semua ke dalam syurganya. Tapi kita tak baca. Kita tak pernah nak ambil berat. Sebab apa kita selalu kata, we got time. Tak ada masa lah. Yang baca majalah macam-macam tu, ada pula masa. Baca mangga lah, wanita lah. Apa lagi? Majalah-majalah macam-macam lah. Tak salah baca majalah-majalah tu ada ilmu, pengetahuan. Tetapi yang berkaitan dengan soal akhirat kita yang abadi, kehidupan kita yang abadi selepas kita mati ni, kita tidak ambil berat. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Allah berfirman di dalam surah Al-A'raf ayat 179, maksudnya, akan kami isi neraka Jahannam dari kalangan jin dan manusia. Mereka memiliki hati tetapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka memiliki mata tetapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka seperti haiwan ternak, bahkan lebih sesat lagi, mereka itulah orang-orang yang lalai. Allah beri peringatan kepada kita. Aku beri kau hati, mata, telinga, bahkan banyak benda Allah bagi pada kita. Kita tidak melihat keagungan Allah. Allah kata kau ni lebih teruk lagi daripada haiwan ternak, lebih sesat lagi. Kau ni lah orang-orang yang lalai, dan orang yang lalai akan aku isikan dalam neraka Jahannam. Bagaimana perasaan anda bila anda baca ayat ni? Anda rasa takut? Ada tak anda rasa dada anda berdebar-debar apabila membaca ayat Allah ni? Kalau anda tak ada rasa apa-apa, biasa je. Tak ada rasa apa-apa pun. Maknanya kita masih lalai.
Maknanya kita masih lagi lalai dan seronok sangat dengan kehidupan dunia ni. Peringatan Allah kita tak rasa sampai dalam jiwa, lubuk jiwa kita. Kita tak rasa apa-apa pun. Tuan-tuan dan perempuan, ini adalah amaran yang sangat keras daripada Allah kepada manusia. Kita tengok seterusnya, tuan-tuan dan perempuan. Allah sebut lagi di dalam surah An-Naziat ayat 46. Pada hari mereka melihat hari berbangkit itu, mereka merasa seakan-akan tidak tinggal di dunia, melainkan sebentar saja di waktu petang atau pagi hari. Tuan-tuan dan perempuan, kalau kita lihat dalam ayat ini, Allah beritahu dengan kita, di padang mahsyar, maksudnya hari berbangkit di padang mahsyar. Di padang mahsyar tu besok, Allah sudah sebut keadaan di padang mahsyar di dalam surah Al-Waqi'ah. Di dalam surah Al-Waqi'ah. Anda bacalah tafsir dia nanti. Baca terjemahannya. Dalam surah Al-Waqi'ah Allah sebutkan di padang mahsyar besok manusia ni akan aku kumpulkan dalam 3 golongan. Golongan yang pertama adalah orang-orang yang terdahulu. Maksudnya daripada zaman Nabi Adam lah. Yang terdahulu. Golongan yang kedua adalah mereka yang akan menerima kitab amalannya dengan tangan kanan. Dan yang ketiga, golongan yang akan terima kitab amalannya dengan tangan kiri. Yang terima kitabnya dengan tangan kanan akan aku masukkan ke dalam syurga. Yang terima kitabnya dengan tangan kiri akan aku masukkan dia ke dalam api neraka.